patung mainan bergerak sendiri. Malam itu, aku baru selesai berpindah masuk ke rumah sewa baru. Rumah teres 2 tingkat yang sudah agak berusia. Kayu pintu usang, cat dinding sedikit mengelupas, dan bunyi lantai berkeriut bila dipijak. Tapi aku tidak kisah sebab sewanya murah dan lokasinya dekat dengan tempat kerja aku. Sambil mengangkut kotak-kotak masuk ke ruang tamu, aku perasan ada satu kotak lama di sudut rumah, berdebu dan tampak macam sudah lama ditinggalkan. Tuan rumah kata rumah ni dah kosong hampir setahun. Aku fikir mungkin kotak ni milik penyewa lama yang lupa diangkut. Penuh rasa ingin tahu, aku buka kotak itu. Di dalamnya hanya ada satu barang, sebuah patung mainan perempuan. Patung itu kira-kira sebesar botol air, berbaju gaun putih lama, rambut perang kerinting sudah kusut masai. Matanya besar dan berkilat, macam sedang memerhati aku. Aneh, bisik aku sendiri. Aku hampir nak buang patung itu ke tong sampah, tapi ada satu perasaan ganjil dalam hati aku, meminta supaya tidak dibuang. Akhirnya aku letak saja patung tu atas rak ruang tamu. Nanti aku fikirkan apa nak buat, aku berkata sambil meneruskan kerja mengemas. Malam itu, selepas semuanya selesai, aku baring di sofa menonton TV. Rumah sunyi, cuma bunyi jam dinding berdetik perlahan. Aku hampir terlelap bila tiba-tiba terdengar bunyi ketukan perlahan. Tok, tok dari arah dapur. Aku bangun perlahan. Angin agaknya, aku cuba menenangkan diri. Tapi, bila aku berjalan ke dapur, aku nampak patung itu dah tak ada di rak. Hati aku mula tak sedap. Mata aku liar mencari. Di dapur, di meja makan, tak ada. Tapi bila aku berpaling ke ruang tamu, patung itu ada di atas lantai, betul-betul di hadapan aku, menghadap aku, dengan senyuman kecil yang menyeramkan di wajah plastiknya. Aku kaku. Aku telan air liur, perlahan-lahan membongkok, mengambil patung itu dan letakkan balik ke atas rak. Mungkin jatuh sendiri, aku cuba memujuk hati. Tengah malam ketika aku dah tertidur, aku terjaga kerana terdengar bunyi tapak kaki kecil berlari-lari di tingkat atas. Tapak kaki budak. Rumah ni aku sorang. Mana datang bunyi budak? Aku capai lampu suluh dari sisi katil dan panjat tangga perlahan-lahan. Lampu di tingkat atas malap hanya disinari cahaya bulan dari tingkap. Setiap langkah, aku diiringi bunyi lantai kayu yang berkeriut. Bila aku sampai di koridor atas, aku nampak sesuatu di hujung lorong. Patung itu berdiri tegak betul-betul depan pintu bilik aku. Aku mundur perlahan. Jantung aku macam nak pecah. Aku tahu aku letak patung itu di ruang tamu. Mana mungkin dia ada di sini? Tanpa fikir panjang, aku pusing, turun tangga laju-laju dan kunci diri dalam bilik. Aku duduk bersandar di pintu, cuba mengatur nafas. Malam itu aku tak tidur. Pukul 3 pagi, aku terdengar bunyi ketawa kecil dari ruang tamu. Suara budak perempuan. Ketawa itu perlahan pada mulanya, kemudian makin kuat, makin garau, seperti suara seseorang yang sedang mencekik ketawa dalam kesakitan. Aku tutup telinga, pejam mata. Aku berdoa dalam hati supaya semuanya hilang bila aku buka mata.